Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tentang kajian terhadap anak tasataraf dari perspektif Islam. Kami akan membentangkan tentang latar belakang kajian, penyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, soalan kajian, reka bentuk kajian, lokasi dan populasi, saiz sampel, teknik pensampelan, tata cara pemerolehan data, tata cara penganalisian data dan kepentingan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana binti Abdul Halim, nombor matrik 056464. Saya dan rakan-rakan ingin mengumpaskan kajian proposal yang bertajuk Kajian terhadap anak tidak sah taraf dari perspektif Islam yang disediakan oleh Saudari Mawadah. Bahagian pertama dalam kajian proposal ini adalah latar belakang kajian. Menurut enaman Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor pada 2003, anak tidak sah taraf ini diistilahkan sebagai anak yang tidak ada pertalian darah dan bukan dari keturunan yang sah. Dalam erti kata lain, tidak sah membawa maksud anak tersebut dilahirkan sebelum adanya akad dan hasil daripada perbuatan zina. Dari segi hukum pula, anak tidak sah taraf ini ialah anak luar nikah atau anak haram atau anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan setelah berlakunya pernikahan. Dengan ini, anak tersebut sama sekali tidak boleh berbin atau berbintikan kepada bapa biologinya atau kepada sesiapa sahaja yang mengaku sebagai bapa kepada anak tersebut. Jika anak tersebut merupakan anak perempuan, maka anak itu tidak boleh diwalikan oleh bapanya. Dan jika anak itu lelaki, maka anak itu tidak boleh mewalikan perkahwinan saudara perempuannya sekaligus gugur haknya dalam mewarisi harta pusaka. Yang seterusnya adalah pernyataan masalah. Terdapat 3 pernyataan masalah yang ada dalam kajian proposal ini, iaitu isu penamaan anak, isu hak perwalian dan isu hak harta pusaka. Yang pertama, isu penamaan anak. Isu mengenai penamaan anak tidak sah taraf ini merupakan isu yang hangat. Hal ini dibuktikan dengan kajian-kajian yang lepas yang banyak mengkaji mengenai isu ini. Seperti yang kita ketahui, anak yang dilahirkan secara tidak sah ini tidak boleh dinasabkan dengan bapa kandungnya. Oleh yang demikian, ia menjadi penghalang anak tersebut daripada berbin atau berbintikan bapa kandungnya sendiri. Mengikut Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-14 yang telah diadakan pada 25 Jun 1998, anak yang tidak sah taraf ini tidak sewajarnya berbin atau berbintikan kepada si ibu. Ini kerana ia akan menimbulkan pelbagai masalah sosial dan juga kesan psikologi kepada anak tidak sah taraf itu. Justru itu perlu diketahui umum bahawa mana-mana anak yang tidak sah taraf itu perlu berbin atau berbinkan dengan salah satu nama Allah yang ada dalam Asma'ul Husna seperti Abdullah dan sebagainya. Pernyataan masalah yang kedua adalah berkaitan dengan isu hak perwalian. Isu mengenai hak perwalian yang menyatakan sekiranya anak yang tidak sah taraf itu merupakan anak perempuan. Isu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi anak tersebut apabila dia hendak berkahwin pada masa akan datang, kerana ia akan mendatangkan kemaslahatan khususnya kepada si anak. Menurut Timbalan Mufti Selangor, hak perwalian anak tak sah taraf ini sepatutnya ditanggung oleh ibunya. Namun disebabkan anak tersebut merupakan seorang perempuan, maka ia perlu diwalikan oleh wali hakim atau wali raja. Hal ini kerana wanita sama sekali tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Malah bapa biologi anak tersebut pun tidak boleh menjadi wali kepada anak tersebut. Tidak kira lelaki itu berkahwin maupun tidak dengan ibu kepada anak tersebut, ia tetap tidak sah mengikut hukum syarak. Pernyataan masalah yang ketiga adalah berkaitan dengan isu hak harta pusaka. Isu yang berkenaan dengan hak harta pusaka ini juga harus dibincangkan agar kedudukan anak tidak sah taraf ini terjamin. Hal ini kerana pewarisan harta pusaka tidak dikaitkan dengan bapa kandungnya kerana tidak mempunyai apa-apa hubungan dengannya, dan akan tetapi ia berkait dengan ibunya yang melahirkannya. Ini kerana hubungan keturunan anak tak sah taraf ini dengan ibunya tidak akan terputus. Oleh itu, anak tidak sah taraf ini hanya boleh mewarisi harta pusaka daripada ibunya sahaja, kerana mereka mempunyai hubungan keturunan yang tak dapat dipisahkan.
Nama saya Syafiqah binti Khairi, nombor matrik 056076. Okey, baiklah, saya akan menyambung mengenai tujuan kajian. Jadi, disebabkan pengkaji melihat banyak isu mengenai kelahiran anak luar nikah atau anak tidak sah taraf yang sangat membimbangkan, menyebabkan pengkaji ingin melakukan kajian ini. Dan ia menyebabkan berlaku banyak kekeliruan mengenai hal ini. Oleh itu, kajian dilaksanakan untuk mengenal pasti kedudukan anak tak sah taraf menurut Imam Syafi'i dan juga perundangan Islam di negeri Selangor. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mencari bagaimana cara untuk menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf ini. Seterusnya ialah objektif kajian. Jadi terdapat 3 objektif kajian di sini. Yang pertama, untuk mengkaji kedudukan anak tak sah taraf menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, mengenal pasti kedudukan anak tak sah taraf dari aspek perundangan Islam di negeri Selangor. Dan yang terakhir ialah menganalisis kedudukan anak tak sah taraf menurut pandangan Imam Syafi'i dan perundangan Islam negeri Selangor serta cara menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Zakia binti Muhammad Fikri, nama matrik 056393. Seterusnya ialah soalan kajian. Soalan kajian ini dilakukan berdasarkan objektif kajian. Soalan kajian yang pertama, apakah kedudukan anak tidak sah taraf menurut Imam Syafi'i? Kedua, apakah kedudukan anak tidak sah taraf dari aspek perundangan Islam di negeri Selangor? Dan yang ketiga, bagaimanakah cara menangani masalah kelahiran anak tidak sah taraf menurut pandangan Imam Syafi'i dan perundangan Islam negeri Selangor? Yang seterusnya ialah reka bentuk kajian. Jadi reka bentuk kajian bagi kajian ini ialah kajian kualitatif di mana ia melibatkan kajian perpustakaan dan juga kaedah pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan bacaan seperti artikel kajian, jurnal kajian dan juga kertas kerja. Manakala lokasi dan populasi pula, pengkaji telah memilih Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA sebagai tempat kajian dan pengkaji hanya menumpukan pensyarah dan juga staf Fakulti Contemporary Islam FKI sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Muadin binti Muhammad Sarni, nombor matrik 055115. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang test sampel dan teknik pensampilan. Test sampel. Pekaji telah memilih Profesor Madya Dr. Jamaluddin bin Hashim dan Profesor Madya Dr. Hasanuddin bin Muhammad sebagai responden untuk ditemu bual. Responden merupakan timbalan dekan dan pensyarah Fakulti Kontemporari Islam FKI sebagai wakil dan merupakan orang yang paling pakar dalam bidang ini. Oleh itu, temu bual dengan responden-responden tersebut sudah mewakili semua populasi. Seterusnya, teknik pensampilan pula. Pengkaji menggunakan teknik pensampilan bukan kebarangkalian iaitu pensampilan bertujuan. Pengkaji membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan tujuan kajian dalam memilih sampel dan menetapkan maklumat atau ciri tertentu yang perlu ada pada sampel. Tata cara pemolehan data. Tata cara pemolehan data ialah teknik atau cara yang boleh digunakan oleh penyelidik untuk mengumpulkan data. Kajian ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan dan temu bual untuk proses pengumpulan data dan maklumat. Kajian perpustakaan dilakukan melalui kitab-kitab fiqh, buku-buku berkaitan perundangan, jurnal-jurnal, artikel, kertas kerja dan laman sesawang. Pengkaji telah memilih Perpustakaan Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu UNIZA, Perpustakaan Raja Tun Uda Shah Alam dan Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM dalam memperolehi data tersebut. Selain itu, data juga diperolehi melalui temu bual dengan beberapa responden mengenai kajian kedudukan anak tidak sah taraf ini. Seterusnya, tata cara penganalisis data. Melalui data-data yang dikumpulkan, pengkaji telah memilih dokumen yang bersesuaian dengan kajian. Dan berdasarkan data tersebut, pengkaji memperolehi data yang menghuraikan tentang kedudukan anak tidak sah taraf ini. Dan juga pengkaji menganalisis kandungan melalui data sekunder berkenaan anak tidak sah taraf. Seterusnya, kepentingan kajian. Hasil kajian ini penting adalah untuk memberi kefahaman tentang kedudukan anak taraf ini kepada masyarakat supaya dapat membuka mata masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan mencegah perkara ini daripada berlaku di kalangan masyarakat sekeliling. Yang kedua, setiap individu juga berperanan penting dalam pengetahuan ini, terutamanya mereka yang ingin berkahwin kerana ini boleh dijadikan panduan kepada bakal pasangan suami isteri supaya mereka tidak terjerumus dengan perkara ini. Okey, seterusnya, pengetahuan ini juga amat penting bagi pelajar kerana dengan melihat isu anak tak setaraf ini ramai dari golongan remaja. Dan yang terakhir adalah ibu bapa juga berperanan penting dalam pengetahuan ini dengan mendidik anak-anak tentang
perkara ini supaya mereka tahu dan faham tentang anak tak setaraf ini dari kecil lagi. Oleh itu, dengan pengetahuan ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat, individu, pelajar dan juga ibu bapa untuk mencegah daripada melakukan perkara mungkar ini. Sekian, terima kasih.